Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar baru bagi program diploma dan ijazah sarjana muda bagi Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Okay, saya Siti Zulaiha Ahmad, Ketua Pusat Pengajian FSKM, UiTM Cawangan Perlis, Kampus Arau. Okay, selamat datang kepada semua pelajar-pelajar baru. Okay, sebelum saya mulakan sesi taklimat ini, saya ingin memperkenalkan Ahli Jawatan Kuasa Pengurusan Eksekutif UiTM Cawangan Perlis, Kampus Arau. Diketuai oleh Rektor Kampus dan bersama Timbalan Rektor Akademik, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, Timbalan Rektor Pusat Jaringan Industri Masyarakat dan Alumni, Timbalan Pendaftar Kanan, Timbalan Bendahari serta Timbalan Ketua Pustakawan. Okey, ini di peringkat kampus. Okey, di peringkat fakulti kita mempunyai Ketua Pusat Pengajian. Okey, di mana saya sebagai Ketua Pusat Pengajian. Okey, di sini para pelajar boleh melihat maklumat tentang saya, itu contact number dan email sebagainya. Okey, kita juga mempunyai website fskmperlis.uitm.edu.my. Pelajar juga boleh melayari website tersebut, dan kita juga mempunyai Twitter dan juga Facebook. Okey, alright. Seterusnya, Fakulti Sains Komputer dan Matematik, terbahagi kepada dua jabatan utama, iaitu Jabatan Sains Komputer dan juga Jabatan Sains Matematik dan Statistik. Okey, Dr. Nofiza Ibrahim merupakan koordinator kursus bagi Jabatan Sains Komputer, okey, yang mengendalikan program-program sains komputer, iaitu CS110, CS240, CS245, CS251. Okey, beliau boleh dihubungi melalui nombor telefon dan email tersebut. Okey, dan seterusnya kita mempunyai koordinator kursus Sains Matematik dan Statistik, Encik Khairul Azlan Abdul Aziz, yang mengendalikan program CS143 dan CS248. Okey, tertera adalah nombor telefon dan email beliau. Okey, sebelum kita pergi jauh, saya ingin memperkenalkan atau memaklumkan tentang visi, misi dan objektif Fakulti Sains Komputer dan Matematik. Okey, kalau kita lihat di sini, visi FSKM adalah mengungguli kesarjanaan dan kecemerlangan akademik, berintensifkan penyelidikan serta melahirkan teknousahawan komputeran dan matematik. Okey, nampak kita lebih ke arah, kita perlu ke arah akademik dan juga bahagian teknologi serta keusahawanan itu tidak boleh ditinggalkan. Okey, samping itu misi Fakulti Sains Komputer dan Matematik adalah mempertingkatkan keilmuan, kepakaran dan profesionalisme melalui ekosistem pendidikan dan penyelidikan, berinovasi serta penglibatan khidmat masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai murni, etika dan keprofesionalan. Okay, kita menerapkan pentingnya ilmu, kepakaran, profesionalisme, okay, bagi memastikan mutu pendidikan dan inovasi dalam pendidikan itu dapat diterapkan. Okay, di samping nilai-nilai murni dan etika di kalangan warga FSKM. Okay, kalau lihat di situ kita mempunyai beberapa objektif. Okay, kalau tengok di situ 7 daripada keseluruhan objektif itu diterapkan ataupun melibatkan pelajar. Okay, dan yang selebihnya 3-nya itu adalah melibatkan pesara atau kaki tangan atau warga pekerja FSKM. Okay, alright. Apabila pelajar telah menerima masuk ataupun masuk ke UiTM, semua pelajar-pelajar mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab sebagai seorang pelajar UiTM. Bila menjadi seorang pelajar, dia perlu menyempurnakan, secara umumnya perlu menyempurnakan semua keperluan akademik seperti yang termaktub dalam kurikulum program pengajian. Pelajar akan dibekalkan dengan program pengajian sepanjang tempoh semester yang ditetapkan. So dalam tempoh yang ditetapkan itu, pelajar
setiap semester perlu membuat pendaftaran khusus, membuat validasi pendaftaran kursus yang telah dijalankan serta membayar yuran universiti dengan jumlah yang ditetapkan. Okey. Samping itu, perkara yang paling utama ialah menghadiri kuliah, latihan amali, praktikum atau klinik yang telah ditetapkan. Okey. Jadi pelajar mesti kena faham tentang pelan pengajian yang telah ditetapkan bagi program masing-masing. Itu adalah tanggungjawab umum bagi pelajar. Okey. Memandangkan kita berada dalam kita panggil bencana COVID ni lah, okey, ataupun dalam keadaan keadaan COVID semasa yang tidak menentu ini, okey, kita telah menetapkan bahawa semua pembelajaran adalah dalam mode open distance learning, okey, di mana menggunakan pembelajaran jarak jauh, okey. Jadi mode pembelajaran ini telah diaktifkan semula pada semester ini, pada semester lepas telah dijalankan. Okay, semester ini kita meneruskan mode pembelajaran ODL. Kita namakan sebagai ODL. Okay, so jadi pelajar semester 1 juga tertakluk kepada mode pembelajaran seperti ini. Okay, semua kursus yang didaftarkan akan menjalani mode pembelajaran secara ODL. Begitu juga dengan penilaian. Okay, so penilaian juga akan dibuat secara ODL, bukan dalam bentuk bersemuka. Okay. Interaksi secara aktif dengan pensyarah dan rakan-rakan sepanjang sesi pembelajaran itulah sangat penting. Okay. Setiap kursus mungkin akan menggunakan platform yang berbeza. Jadi pelajar perlu arif dan tahu apakah platform yang digunakan bagi kursus-kursus yang didaftarkan. Okay, itu perkara itu sangat penting untuk pelajar. Okay, di samping itu jika ada masalah perlu merujuk kepada pensyarah. Okay, pelajar tidak boleh hanya duduk dan bersendirian dengan masalah yang dihadapi. So rujuk pensyarah. Okay, setiap pelajar nanti akan diberikan seorang PA untuk mengenali tentang masalah-masalah akademik. Okay, so samping itu pelajar-pelajar juga perlu cakna tentang terhadap arahan, setiap arahan yang diberikan dan dimaklumkan dari masa ke semasa oleh pensyarah, oleh pihak fakulti dan sebagainya. Okay, so ini adalah tanggungjawab yang pelajar perlu aware lah, okay, berkaitan dengan pembelajaran ODL. Okay. Okay, secara asasnya, okay, semua mod pengajaran dan penyampaian dalam semester ini adalah dijalankan secara ODL seperti yang saya maklumkan tadi. Okay, kalau tengok dekat situ, pelajar CS110, CS143, CS240, CS255, CS251 dan CS248 semua menjalankan ODL 100%. Okay, di kediaman masing-masing. Okay, so pelajar perlu rujuk pelaksanaan aktiviti pembelajaran dengan pensyarah setiap kursus. Jadi minggu pertama, pelajar akan berjumpa dengan pensyarah dan pensyarah akan memberikan tentang maklumat khusus. Jadi sekiranya ada yang kurang memahami, jadi pelajar boleh berhubung dengan pensyarah tersebut. Okay, dengan menggunakan platform yang sedia ada. Okay, jadual waktu kuliah akan dibekalkan mengikut kumpulan yang telah ditetapkan. Okay, pelajar perlu mendaftar setiap kursus bagi semester pertama ini mengikut kumpulan yang telah diberikan. Okay, supaya tidak menimbulkan masalah kemudiannya. Okay, so di sini dibekalkan, dipaparkan kalender akademik. Okay, jadi untuk setiap pelajar dia perlu memahami aktiviti pendaftaran. Okay, apa yang kita nampak di sini adalah untuk pelajar diploma. Okay, diploma sepenuh masa. Okay, apa yang pelajar perlu lihat adalah apa aktiviti yang terbabit dan tarikh-tarikh penting. Okay, so di sini dinyatakan tarikh-tarikh bagaimana dari segi penyediaan kad, dokumen, dari segi program-program minggu destinasi siswa, minggu EDU 540, UiTM dan sebagainya. Okay, ini untuk pelajar diploma. Okay, seterusnya kita juga ada pelajar sarjana muda. Okay,
yang juga akan mengikuti program-program yang sama, akan melalui proses yang sama. Okey, dan rujuk kepada tarikh yang telah ditetapkan. Okey, pastikan semua pelajar aware dengan tarikh tersebut. Okey, kemudian adalah aktiviti pendaftaran khusus yang sangat penting. Okey, perkara yang paling penting bagi seorang pelajar adalah dia mendaftar khusus bagi setiap semester. Okey, so kalau tengok dekat situ kita nampak okey, pelajar diploma semester 1 sahaja. Okey, dia ada minggu mula tambah dan gugur pendaftaran dan sebagainya. Okey, untuk semua pelajar, untuk pelajar sarjana muda sepenuh masa. Okey, jadi tarikh bila kuliah semua akan dinyatakan di dalam kalender akademik. Kalender akademik ini sangat penting jika pelajar ingin rujuk untuk tentang sesuatu perkara. Okey. Seterusnya adalah aktiviti kuliah. Okey, aktiviti kuliah seperti saya nyatakan tadi secara ODL. Okey, semua kuliah akan bermula 12 Oktober. Okey, sehingga 29 Oktober selama 7 minggu. Okey, kemudian pelajar akan mengikuti cuti semester, cuti pertengahan semester selama 1 minggu. Dan sambung semula kuliah bahagian kedua selama 7 minggu. Okey, so dalam masa itu pelajar perlu menjalankan entrance survey dan exit survey, juga SUFO. Okey, pensyarah akan maklumkan tentang perkara ini semasa pembelajaran dalam kelas. Okey, English exit test AET adalah untuk pelajar-pelajar ijazah. Okey, right. Kemudian pelajar akan ada cuti ulang kaji selama 1 minggu. Okey, kemudian ada minggu penilaian akhir, okey, final assessment selama 3 minggu bagi setiap kursus yang telah ditetapkan. Okey, kemudian cuti semester selepas selesai pemeriksaan akhir, okey, akan ada pengumuman keputusan penilaian akhir, tarikhnya akan ditetapkan kemudian, dan juga ada peperiksaan khas jika diperlukan. Okey, mungkin tak semua pelajar yang terlibat tentang itu. Okey, dan juga cuti semester. Okey, cuti semester selama 5 minggu bermula 24 hari bulan hingga 28 Mac 2021. Okey, ini sedikit sebanyak berkaitan dengan aktiviti perkuliahan yang boleh dilihat dalam kalender akademik. Okey, bagi setiap pelajar yang mendaftar bagi setiap program, masing-masing mempunyai plan pengajian masing-masing. Okey, kalau kita lihat kat sini sebagai contoh CS 110 Diploma Sains Komputer, okey, terdapat 5 semester. Okey, perkara ini akan diterangkan lebih lanjut oleh penasihat akademik masing-masing. Okey, sepanjang 5 semester apakah subjek-subjek ataupun kursus-kursus yang perlu didaftarkan dan perlu diambil. Okey, untuk pelajar CS 110, okey, pihak fakulti telah menetapkan penasihat akademik masing-masing. Okey, sebagai makluman, okey, untuk pelajar RCS 1101A, okey, saya adalah penasihat akademik anda. Okey, ini adalah nombor kontak dan email saya. Okey, kita akan berhubung nanti. Okey, ini untuk CS 110 1B. Okey, Cik Umi Hanim. Okey, untuk penasihat akademik RCS 101C, Encik Abdul Hafiz. Penasihat akademik kumpulan RCS 1101D, Encik Nur Zaid Muhammad Zain. Okey, so untuk CS 110 kita ada 4 kumpulan dan ini adalah penasihat akademik yang pelajar akan berjumpa kemudiannya. Okey, untuk CS 143 sama, dia mempunyai kalender akademik selama semester. Okey, untuk 5 semester terdapat kursus-kursus yang perlu diselesaikan sepanjang 5 semester. Okey, dan penasihat akademik yang telah ditetapkan oleh fakulti adalah seperti yang pertama, Puan Nur Hayati Syafi'i, Encik Abdul Aziz, Dr. Noraini Nordin, Encik Tioh Yong Kin, Puan Zurina Kasim, PM Rohana Alias, PM Huda Zuhra, Dr. Huda Zuhra Abdul Puan Nurpah Mahad, Dr. Rizauddin Saiyan,
Puan Wan Nur Syazlin Wan Syahidan, Puan Siti Nur Nadrah Muhammad. Okey, itu adalah merupakan penasihat akademik bagi pelajar-pelajar Diploma Sains Matematik CS143. Okey, bagi pelajar ijazah, okey, CS240 Sarjana Muda Teknologi Maklumat, okey, pelajar mempunyai 7 semester untuk disempurnakan. Okey, untuk semester 1 pertama kita mempunyai subjek-subjek yang telah ditetapkan. Jadi pelajar perlu mendaftar ke semua subjek tersebut. Okey, dan kita juga telah menetapkan penasihat akademik bagi pelajar semester 1 CS240 iaitu Dr. Noziana Yahya. Okey, ini adalah kontak beliau. Okey, kemudian untuk pelajar CS251 Sarjana Muda Sains Komputer Pengkomputeran Net-Centric, okey, juga mempunyai 7 semester untuk disempurnakan. Alright, dan penasihat akademik yang telah di assign adalah Encik Nur Azami Osman. Okey, ini adalah kontak beliau. Okey, kemudian untuk Sarjana Muda Sains Komputer, Komunikasi Data dan Perangkaian CS255, okey, juga mempunyai 7 semester untuk disempurnakan. Okey, dan penasihat akademik yang akan akan membantu pelajar CS255 semester 1, Puan Nurul Hidayah Ahmad Zukri. Okey, ini adalah kontak beliau. Okey, seterusnya untuk Sarjana Muda Sains Matematik Pengurusan CS248, okey, pelajar mempunyai 6 semester untuk 7 semester sebenarnya untuk disempurnakan. Okey, termasuk semester akhir adalah praktikal. Okey, dan penasihat akademik yang akan diserahkan kepada anda adalah Dr. Nur Fatihah Fauzi. Okey, ini adalah penasihat akademik bagi pelajar CS248 semester 1. Okey, so apakah tanggungjawab penasihat akademik yang boleh pelajar rujuk? Okey, sebagai penasihat akademik, dia akan menasihatkan tentang akademik secara berkesan supaya pelajar dapat merancang pelan pengajian mereka dan bergraduan mengikut tempoh yang ditetapkan seperti mana dalam pelan pengajian. Okey, penasihat akademik juga boleh menjadi sebagai orang tengah, okey, berbincang dan berhubung dengan pegawai yang berkenaan untuk menyelesaikan sebarang isu akademik. Okey, jadi kalau jika ada masalah tentang akademik, okey, boleh berjumpa dengan penasihat akademik terlebih dahulu. Okey, sebelum dipanjangkan kepada peringkat yang lebih atas. Okey. So penasihat akademik ini boleh menjadi sebagai pembimbing pelajar dalam merancang pengajian. Okey, dia boleh juga sebagai pemantau pelajar, perlu pantau pelajar bagi prestasi bagi setiap semester. Okey, so ini adalah sedikit sebanyak berkaitan dengan penasihat akademik. Okey, sebagai pelajar yang baru memulakan pengajian di universiti, okey, mungkin ada yang tidak begitu tak familiar dengan grade, cara penilaian. Okey, ini adalah jadual grade dan nilai grade bagi menentukan, okey, prestasi pelajar setiap semester. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, dia ada grade A+ sampai F. Okey, untuk setiap kursus pelajar perlu mendapat sekurang-kurangnya C untuk lulus subjek tersebut. Okey, jika dapat C dan ke bawah, dia dikira gagal dan perlu mengulangi kursus tersebut. Okey, daripada untuk menentukan pengiraan himpunan purata nilai grade ini, okey, grade bagi setiap kursus tu akan dibuat pengiraan menentukan CGPA, PNG dan juga HPNG, GPA dan CGPA. Okey, pelajar akan diberi penerangan yang lebih lanjut tentang cara pengiraan semasa kursus UED yang akan bermula minggu hadapan. Okey, so perkara ini penting kerana ia akan menentukan apakah dinamakan sebagai apakah dia punya tahap prestasi pelajar itu sendiri bagi setiap semester dan apabila dia bergraduat nanti. Okey, jika pelajar mendapat CGPA ataupun GPA lebih daripada 3.5 setiap semester, okey, dia akan mendapat anugerah dekan. Okey, untuk semester tersebut dia akan mendapat anugerah dekan.
Okey, jika pelajar mendapat GPA 3.5 bagi setiap semester pengajiannya, okey, pelajar tu akan boleh memperolehi anugerah Knight Chancellor. Okey, dengan syarat dia mempunyai sijil anugerah dekan bagi setiap semester. Okey, jika ada semester yang tak dapat anugerah dekan, maka tak melayakkan pelajar itu untuk mendapat anugerah Knight Chancellor. Okey, perkara ini akan diterangkan dengan lebih lanjut nanti. Okey, ini sekadar makluman awal sahaja. Okey, right. Setelah selesai pengajian selama mengikut semester yang ditetapkan, okey, pelajar akan dianugerahkan dengan diploma ataupun ijazah. Okey, so untuk diploma biasanya kita hanya mempunyai anugerah diploma kelas pertama dan kelas biasa, dan untuk sarjana muda kita mempunyai kelas pertama, kedua tinggi, kedua rendah dan ketiga. Okey, kelas ketiga. So itu adalah berdasarkan gulat HPNG ataupun CGPA pelajar itu sendiri. Okey, untuk membolehkan mendapat kelas pertama, pelajar perlu memastikan CGPA adalah 3.5 dan ke atas. Okey. Alright. Okay, perkara-perkara yang perlu diambil tahu oleh pelajar sepanjang pengajian. Okey. Okey, apabila peperiksaan telah dijalankan, okey, pelajar mendapat keputusan pada setiap hujung semester. Okey, jadi perlu dilihat tentang keputusan yang diperolehi oleh pelajar. Okey, perkara ini sangat penting supaya pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran mereka. Okey, status P. Okey, apakah status P ini? Itu P maksudnya perhatian. Okey, bermaksud keputusan yang diperolehi oleh pelajar tidak memuaskan. Okey, diberikan kepada pelajar yang mencapai prestasi yang tidak memuaskan dan dibahagi kepada P1 dan juga P2. Okey, P1 bermaksud perhatian pertama, di mana pelajar mendapat HPNG di antara 1.8 hingga 1.99 pada sesuatu semester. Okey, pertama kali dia akan dapat P1 dan seterusnya dia, jika pelajar tersebut untuk semester yang berikutnya masih tidak dapat meningkatkan CGPA-nya dan berada di tahap kurang 2.0 tersebut, dia akan mendapat P2. Okey, apa kesan bila pelajar mendapat P1 dan P2? Dia tidak boleh mengambil jumlah kredit yang sepatutnya bagi semester tersebut. Okey, perlu kurang daripada 12 jam kredit. Okey, jadi itu perkara yang sangat serius yang perlu diberi perhatian kerana ia akan menjejaskan perjalanan pengajian pelajar itu sendiri. Okey, jadi pastikan setiap semester pelajar dapat melepasi tahap yang sepatutnya lah untuk lulusan semester itu. Okey, seterusnya adalah status D. Okey, status D ini maksud gagal dan diberhentikan. Okey, diberikan kepada pelajar yang mencapai prestasi yang amat tidak memuaskan dan dibahagikan kepada D1, D2, D3, D4, D5, D6 dan D7. Okey, D1 CGPA pelajar kurang daripada 1.8, D2 CGPA kurang daripada 1.8 selepas status P1. Okey, D3 kurang daripada 2 selepas status P2. Okey, jadi ini perkara yang perlu dilihat. Okey, bila keputusan peperiksaan pada semester tersebut dalam CGPA dia kurang daripada yang ditetapkan. Okey, D4 bila pelajar gagal dalam satu-satu kursus bagi 3 kali pada kali ketiga. Okey, jika dia diambil untuk pertama kali, pelajar tersebut gagal. Kemudian diambil lagi sekali, gagal juga. Dan diambil lagi sekali dan gagal juga, dan pelajar itu akan mendapat status D4, iaitu gagal dan diberhentikan. Okey, seterusnya D5, HPNG kurang daripada 2.0 pada penghujung tempoh pengajian dan masih mempunyai kursus yang belum disempurnakan. So, pelajar akan mendapat status D5. Okey, status D6, okey, lulus semua kursus yang ditetapkan, dikehendaki oleh satu program dan memenuhi semua keperluan program tapi memperolehi HPNG kurang daripada 2.0, related dengan D5 tadi. Okey, D7,
tidak menduduki peperiksaan bagi semua kursus terdaftar pada semester tersebut tanpa kelulusan universiti. So tidak hadir pada peperiksaan akhir. Okey, itu berkaitan dengan yang sebagai pelajar semester 1, okey, pelajar perlu berusaha untuk mengelakkan mendapat status D ataupun P. Sama ada P1, P1 lah untuk semester 1. Elakkan untuk mendapat status-status sebegini. Okey, kemudian ni adalah status ZZ. Okey, status ZZ ini adalah berkait rapat dengan kehadiran pelajar. Okey, jika kehadiran pelajar kurang daripada 80% daripada keseluruhan 14 minggu pengkuliahan, pelajar tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir bagi kursus yang mempunyai peperiksaan akhir. Okey, terdapat kursus yang tiada peperiksaan akhir dan ada kursus yang mempunyai peperiksaan akhir. Jadi, so yang kurang daripada 80% kehadiran tidak akan dibenarkan panggil di bar daripada peperiksaan akhir. Jadi tidak akan diberikan markah penilaian bagi kursus yang tiada peperiksaan akhir. Jadi pelajar akan mendapat status ZZ dan kursus tersebut pelajar akan diberi grade F, iaitu gagal untuk kursus tersebut. Okey, jadi perkara ini sangat penting, pastikan semua pelajar hadir mengikuti kuliah. Kerana ini adalah tanggungjawab pelajar untuk mengikuti semua bentuk kuliah yang telah ditetapkan. Pelajar boleh mohon cuti sakit dengan berkebenaran surat daripada pihak hospital. Okey, itu dibenarkan. Okey. Seterusnya adalah status gugur taraf. Okey, apakah dimaksudkan dengan gugur taraf? Okey, setiap pelajar yang mendaftar dia akan mendapat status aktif. Okey, dan status aktif tersebut akan terbatal sekiranya pelajar gagal mendaftar kursus dan atau gagal membayar yuran pengajian dalam tempoh yang ditetapkan pada setiap semester. Okey, perkara ini pelajar perlu aware, alert, pastikan mendaftar kursus bagi setiap awal semester, okey, dan membayar yuran pengajian seperti mana yang telah ditetapkan. Okey, so untuk aktifkan semula jika mendapat status gugur taraf ini, pelajar perlu mohon secara dalam talian melalui iStudent Portal dalam tempoh 4 hari setelah senarai gugur taraf diumumkan. Okey, dan pelajar juga perlu, jika diluluskan permohonan tersebut, pelajar perlu bayar untuk aktifkan dan untuk aktifkan balik status dan juga bayar denda lewat pendaftaran khusus. Okey, totalnya dalam 150. Okey, jadi ini perkara yang perlu dilihat oleh pelajar bagi supaya tidak mengalami masalah-masalah seperti ini. Okey, jika ada sebarang masalah tentang perkara-perkara berkenaan, sila berujuk dengan penasihat akademik. Okey, sebelum tu seterusnya saya akan memperkenalkan barisan pensyarah-pensyarah yang akan mendidik pelajar-pelajar sekalian. Okey, so seperti yang saya maklumkan tadi, dalam Fakulti Sains Komputer kita mempunyai 2 jabatan yang utama, iaitu Jabatan Sains Komputer dan Jabatan Sains Matematik dan Statistik. Okey, bagi dalam Jabatan Sains Komputer kita mempunyai 3 bidang yang 3 bidang berbeza lah. Okey, yang ini adalah pensyarah dalam bidang sains komputer. Okey, yang diketuai oleh penyeras bidangnya Encik Jiwa Norris dan pensyarah yang ada, boleh dilihat di situ nama bagi setiap pensyarah. Okey, dan maklumat tentang pensyarah juga boleh diperolehi di laman web FSKM UiTM Perlis. Okey, ini adalah pensyarah bidang sains komputer dan ini adalah pensyarah bidang teknologi maklumat yang diserahkan oleh Dr. Nadia Abdul Wahab. Okey, ini adalah pensyarah bidang perangkaian, okey, network, diketuai oleh Encik Iman Hazwan, Abdul Halim dan semua pensyarah yang lain. Okey, ini adalah yang akan, mungkin ada yang akan mengajar pelajar-pelajar semua di kelas nanti. Okey, seterusnya adalah pensyarah dalam bidang matematik, okey, dalam Jabatan Sains Matematik dan Statistik. Untuk bidang matematik diketuai oleh Dr. Rizauddin Sa'ian. Okey, inilah semua pensyarah yang akan mengajar subjek matematik bagi pelajar-pelajar yang terlibat.
Okey, bidang sains matematik mempunyai ramai pensyarah. Okey, antaranya yang lain. Okey, untuk mengajar subjek-subjek ataupun kursus-kursus matematik. Okey, dan seterusnya kita ada pensyarah-pensyarah dalam bidang statistik. Okey, yang diketuai oleh Puan Nur Azriani Muhammad Nur. Okey, dan ini adalah semua pensyarah yang berada dalam jabatan atau bidang statistik. Okey, sebelum saya mengakhiri taklimat ini, okey, saya ingin mengucapkan tahniah, okey, tahniah kepada semua pelajar kerana anda telah terpilih untuk mengikuti pelajaran di Universiti Raja Mara, kampus Perlis, cawangan Perlis, kampus Arau. Okey, semoga semua pelajar mempunyai semangat yang begitu, semangat yang kuat untuk menempuh segala dugaan, cabaran dalam menimba ilmu di bumi UiTM ini. Okey, semua perlu berusaha untuk mencapai kejayaan. Okey, kejayaan tidak akan datang bergolek kepada kita. Selainnya, kita kena berusaha. Okey, usaha, doa dan tawakal. Okey, so saya sudahi taklimat ini dengan ucapan terima kasih dan selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.